Assalamualaikum. Saya Cikgu Juraida Yusof. Saya mengajar Sains Tahun 5 dan buku teks ini sebagai panduan kita bersama. Minggu ini kita akan belajar tentang haiwan iaitu rantai makanan, pengeluar dan pengguna dan juga hubungan makanan dengan proses fotosintesis. Okey, apa maksud hubungan makanan antara hidupan ya? Kita selalu tengok haiwan makan, betul tak? Haiwan makan makanan daripada tumbuhan kan? Dan juga haiwan lain. Kita tak pernah tengok haiwan pergi beli burger, Maggi, tak kan? Sebab haiwan bergantung kepada tumbuhan atau haiwan lain untuk mendapatkan makanan. Cuba tengok ni. Nampak? Sedap tu. Tengok, nyom. Nampak? Kerana haiwan bergantung pada tumbuhan atau haiwan lain untuk dimakan. Okey, oleh itu, wujud hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat dikenali sebagai rantai makanan dan sirata makanan. Okey, minggu ni kita fokus pada rantai makanan tau. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan rantai makanan ya? Rantai makanan adalah hubungan makanan antara hidupan. Berikut adalah contoh satu rantai makanan. Nampak? Padi, tikus, ular dan burung elang. Nampak? Padi, tikus, ular dan burung elang. Apa kaitannya ya? Jom kita tengok. Kalau kamu perhatikan, dalam rantai makanan ini, ianya bermula dengan tumbuhan. Kerana tumbuhan membuat makanannya sendiri dan diikuti oleh haiwan. Tapi harus ingat dalam satu rantai makanan, matahari mengeluarkan cahaya yang menjadi sumber tenaga utama kepada tumbuhan tersebut. Memang dah bermula dengan tumbuhan, tapi tumbuhan ni perlu buat makanan sendiri, betul tak? Jadi matahari merupakan sumber tenaga utama kepada tumbuhan. Nampak tu? Okey. Rantai makanan bermula dengan tumbuhan kerana tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ini kamu dah belajar tahun 4 dulu. Dan barulah diikuti oleh haiwan. Macam tadi. Nampak? Ni tengok habitat dekat sawah padi. Ni dekat kawasan lain pula. Kita tengok keadaan begitu menyebabkan tumbuhan, nampak tumbuhan ni? Dia mesti mula dengan tumbuhan. Tumbuhan dikenali sebagai pengeluar, manakala haiwan pula dikenali sebagai pengguna. Dalam kes ni, kamu lihat pokok padi adalah pokok padi adalah pengeluar. Kalau rantai makanan ni? Buah-buahan ni adalah pengeluar. Kalau kamu perhatikan, yang mana pula pengguna? Tikus, ular dan burung elang dikenali sebagai pengguna untuk rantai makanan ni. Manakala untuk rantai makanan di bawah, tupai, ular dan burung elang dikenali sebagai pengguna. Ingat tahu, tumbuhan pengeluar, haiwan pengguna. Seterusnya. Okey, manakala kamu tengok ada simbol anak panah tu kan? Simbol anak panah dalam rantai makanan membawa maksud dimakan oleh haiwan lain. Kalau kamu perhatikan, nampak? Pokok padi, padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Ini untuk satu habitat kat sawah padi. Kamu tengok. Selain itu, simbol anak panah ni juga, simbol dalam rantai makanan juga menunjukkan bahawa aliran perpindahan tenaga. Kamu tengok yang ni pula. Nampak? Dimakan oleh tupai. Perpindahan tenaga berlaku kat sini. Apakah yang dimaksud aliran perpindahan tenaga? Jom kita tengok. Tupai nak ke mana tu? Okey. Bertenaga sungguh dia. Kita tengok aliran perpindahan tenaga. Ni ada dalam buku teks kamu tau. Pengeluar mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Bagaimana dengan haiwan lain seperti tupai, memerang, ular dan elang yang tidak dapat buat makanan sendiri? Dari manakah haiwan-haiwan ni dapat sumber tenaga dia? Ni tupai yang berlari ni. Mana dia nak dapat tenaga dia?
Tupai adalah pengguna yang makan buah-buahan. Memerang pun pengguna yang makan ikan. Oleh itu, tupai dan memerang mendapat tenaga daripada makanan yang mereka makan. Macam kita juga. Kita pun dapat tenaga melalui makanan. Okey, macam manusia kan? Okey. Kehidupan ini juga dapat dikaitkan dengan hubungan perpindahan tenaga seperti yang berikut. Tengok contoh ni. Tupai ialah pengguna yang mendapat tenaga dengan memakan buah. Manakala ular ialah pengguna yang mendapat tenaga dengan memakan tupai. Manakala helang ialah pengguna yang mendapat tenaga dengan memakan ular. Jadi anak panah dekat sini dalam satu rantai makanan juga menunjukkan aliran perpindahan tenaga. Okey. Nampak? Perhatikan kat sini. Aliran perpindahan tenaga berlaku. Daripada tupai dah makan buah-buahan ni, tenaga dia manakala ular dapat tenaga melalui dia makan tupai ni tadi. Burung helang ni pula dapat tenaga bila dia makan ular ni tadi. Aliran perpindahan tenaga. Okey, hubungan makanan dengan proses fotosintesis. Kalau kamu perhatikan, tengok ada gambar ni. Ada banyaknya haiwan kat sini. Hubungan dalam rantai makanan juga menyebabkan perpindahan tenaga. Macam tadi. Tapi kat sini ada banyak lah. Mari kita perhatikan situasi kat kebun ni. Berdasarkan penggunaan dan pengeluar yang dikenal, pasti perpindahan tenaga dalam beberapa rantai makanan dapat dibina seperti di bawah. Kamu tengok, boleh banyak rantai makanan boleh dibina kat sini. Contoh, kita tengok kat sini sayur dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Ni satu rantai makanan. Kemudian, sayur dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh pengguna. Tengok aliran rantai makanan yang satu lagi. Sayur dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Selain pada tu, tengok sayur yang sama tapi dimakan. Dia punya rantai makanan dia berbeza. Tengok. Sayur dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Dan akhir sekali, sayur dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Nampak tak? Faham tak ke? Rusa pula yang angkuh. Okey, jadi oleh itu rantai makanan juga menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dari aspek perpindahan tenaga. Okey, sekian saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.